ajaran Alkitab. 我2-3年前在香港讲到， 2-3 tahun yang lalu saya berkhotbah di Hong Kong. 我说会读圣经的不一定是好基督徒。 Saya katakan yang bisa membaca firman Tuhan belum tentu orang Kristen yang baik. 你知道香港的报纸第2天就出了大的头条， Saudara tahu, maka besoknya langsung ada satu topik besar di koran Hong Kong. 说李长老说会读圣经的不一定是好基督徒， Katanya pendeta Lee mengatakan yang jago baca Alkitab belum tentu jadi orang Kristen yang 就 baik. 引起很多人不同的看法。 Lalu banyak pandangan berbeda dari banyak orang. 当然不是大家都反对我啦， Tentu saja tidak semuanya menentang saya. 可是我到现在还是这样说， Tapi saat ini saya juga mengatakan hal yang 不 sama. 是谁读圣经读得比较好，他就是一个比较好的基督徒。 Bukan orang yang membaca Alkitab dengan lebih baik, dia menjadi orang Kristen yang lebih baik. 因为我们真正的信仰是什么呢？ Karena apakah iman kita yang sesungguhnya? 这个信仰所带出来的生活是什么呢？ Hidup yang didasari dari iman ini, hidup yang seperti apa? 是我们遇见神的结果。 Yaitu hasil dari pertemuan kita dengan Tuhan. 我们的生活应该是我们遇见神所产生出来的反应。 Hidup kita seharusnya merupakan reaksi atau respons dari pertemuan kita dengan Allah. 你想想看，一个人遇见神会产生什么结果呢？ Saudara bayangkan, kalau seseorang bertemu dengan Tuhan, hasilnya gimana? 如果我们碰到那个至大者，我们会怎么办呢？ Kalau kita bertemu dengan si hebat, si sombong itu, kita bagaimana? 当我们碰到那个伟大的上帝的时候呢，我们突然会发觉自己很渺小的。 Waktu kita bertemu dengan Tuhan yang maha besar itu, kita akan menemukan diri kita sangat kecil. 所以我们会改变， Maka kita bisa berubah. 所以我们会谦卑。 Maka kita bisa jadi rendah hati. 你看摩西碰到那个烧不坏的那个焚而不毁的荆棘的时候，他产生什么结果呢？ Saudara lihat ketika Musa menemukan semak duri yang menyala tapi tidak terbakar itu, apa hasil pertemuannya dengan 他 itu? 说怎么会这样呢？ Dia katakan kenapa bisa begitu? 约书亚看到那个拔出来的刀的那个元帅的时候，他的反应是什么呢？ Waktu Yosua menemukan pedang itu, apa respon dia? 他只有把鞋脱下来嘛。 Dia melepas sepatunya. 这些都表示说我是小的，你是大的。 Melepas kasutnya berarti aku kecil, engkau besar. 因为这个缘故， Karena sebab inilah. 我们越认识主，我们的改变越大。 Semakin kita mengenal Tuhan, perubahan kita akan semakin 越 besar. 认识主的人，越知道自己没什么了不起。 Semakin mengenal Tuhan, semakin tahu kita tidak ada hebat-hebatnya. 可是我跑了这么多地方， Tapi saya pergi ke banyak tempat. 我也认识好多牧师， Saya juga kenal banyak pendeta. 我认识好多的长老。 Saya kenal banyak penatua. 我越认识他， Semakin saya kenal dia, 我就越觉得他好像越来越伟大， saya merasa dia makin lama makin besar. 他越来越了不起， Dia makin lama makin hebat. 是他自己觉得的， Dia sendiri yang merasa begitu. 这有问题的。 Ini ada masalah. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudara yang terkasih, 如果我们自己是圣工人员， kalau kita sendiri ini adalah pelayan Tuhan, 你觉得你现在比过去更认识神，还是更不认识神？ engkau sendiri merasa dirimu sekarang dibandingkan dulu apakah lebih kenal Tuhan atau lebih tidak kenal Tuhan? 如果你觉得你现在比以前更认识神， Kalau hari ini engkau merasa dirimu makin kenal Tuhan dibandingkan dulu, 我不敢说你一定错， saya tidak berani katakan engkau pasti salah, 但我知道你不一定对。 tapi saya tahu engkau belum tentu benar. 我们到底是越认识神，还越不认识神呢？ Sebenarnya kita ini makin kenal Tuhan atau makin tidak kenal Tuhan? 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudara yang 当我们 terkasih, 与神相遇的时候， ketika kita bertemu dengan Tuhan, 我们的反应应该跟我们想象的不太一样啊。 respon kita harusnya tidak terlalu mirip dengan yang kita bayangkan. 你记不记得有一次耶稣上了彼得的船？ Ingatkah saudara ada suatu kali Yesus naik ke perahu si Petrus? 彼得前一天晚上什么鱼都没有打到， Petrus malam sebelumnya ikan apapun dia tidak dapat. 耶稣借他的船讲完道之后， Tuhan selesai berkhotbah meminjam perahunya. 就叫他把船开到水深之处， Lalu suruh dia ke perairan yang lebih dalam 下网打鱼。 untuk menjala ikan. 结果他一打完了鱼之后， Selesai dia menjala ikan, 他就发现那个鱼太多了， dia kemudian menemukan ikannya terlalu banyak. 他叫另外一条船过来，就把鱼放在2条船里面。 Sampai dipanggil lagi satu perahu lain untuk mengisi ikan itu ke 2 perahu. 那我问各位， Saya tanya pada saudara, 不管你是一般的基督徒， tidak peduli engkau orang Kristen biasa, 或者你是服侍主非常久的牧师， atau engkau adalah pendeta yang sudah lama melayani Tuhan, 我现在问你说，你想如果你是彼得， saya minta saudara bayangkan jika engkau adalah Petrus. 1个晚上都没打到鱼，
semalaman tidak dapat ikan. 一网打了2船的鱼。 Begitu tebar jala, ada 2 perahu ikan banyaknya. 你跟耶稣怎么说？ Engkau akan berkata apa pada Yesus? 你跟耶稣怎么说？ Bagaimana engkau akan berkata pada Yesus? 如果是我， Kalau saya 我就跟耶稣说 saya akan bilang sama：“ 你 Yesus, 千万不要走啊！ jangan pergi, jangan sekali-kali engkau 我 pergi. 要跟随你。 Saya mau ikut engkau. 哎，因为跟你在一起真好， Karena sangat indah bersama-sama dengan engkau. 一网可以打2船的鱼。 Karena 1 kali jala bisa dapat 2 perahu ikan. 可是彼得反应不是这样。 Tapi respon Petrus tidak demikian. 彼得说：“主啊，离开我，我是个罪人。 Petrus berkata, Tuhan tinggalkan aku ini orang berdosa. ” 很多人不明白， Banyak orang tidak paham. 为什么他会说：“主啊，离开我，我是个罪人呢？” Mengapa dia katakan Tuhan tinggalkan aku karena aku ini orang 因为 berdosa? 他是渔夫， Karena dia nelayan. 他知道这个时候没有鱼了。 Dia tahu pada saat ini memang tidak ada ikan 那 lagi. 是因为他是老师，我不好意思给你一点面子。 Tapi karena dia itu guru saya tidak enak hati, saya beri dia muka. 他比耶稣更知道哪里有鱼。 Dia lebih tahu dari Yesus di mana ada ikan. 他打了几年的鱼，可能是10几年的鱼。 Bertahun-tahun atau belasan tahun dia telah melaut menjala 所以 ikan. 当他拿到鱼的，当他抓到渔网的时候， Maka begitu dia menangkap jala, 他就知道这一位不是别人， dia tahu itu bukan perbuatan orang 他 lain. 一定是神。 Itu adalah Tuhan. 他说：“所以你离开我吧， Maka engkau Tuhan tinggalkan saja 我 aku. 是个罪人。” Aku ini orang berdosa. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudara yang terkasih, 我们越靠近主， semakin kita dekat dengan Tuhan, 我们越觉得我们是个罪人； kita makin merasa kita ini orang berdosa. 我们越亲近主， Semakin kita dekat dengan 我 Tuhan, 们应该越害怕； harusnya kita makin takut. 我们越服侍主， Kita makin melayani Tuhan, 我们应该越小心； harusnya kita makin 我 waspada. 们越服侍主， Semakin melayani 我 Tuhan, 们就不知道会不会走到最后一天。 kita makin panik apakah kita bisa terus sampai di hari terakhir melayani. 我16岁的时候， Waktu saya umur 16 我 tahun, 跟神说，我要为你做一件大事。 saya katakan pada Tuhan, saya mau melakukan satu pekerjaan besar bagi. 32岁的时候，我跟神说，我一定要好好的服侍你。 Waktu umur 32 tahun saya katakan, Tuhan, saya pasti mau melayani baik-baik. 39岁我就做了我们教会的主任牧师了。 Umur 39 saya menjadi gembala di gereja kami. 你知道那个时候，像我这样39岁可以做吴永长老教会的主任牧师，是很不容易的事情的。 Saudara tahu pada saat itu di usia 39 menjadi pendeta kepala atau gembala di gereja kami itu bukan perkara yang mudah. 因为他们是特别培养我的， Karena mereka secara khusus membina saya. 我就把教会带起来。 Maka saya membina 那 gereja 个时 itu. 候会友就633个人， Pada saat itu jemaat 633 orang. 到了2007年的时候，我们的会友已经2500多个人了。 Di tahun 2007 jemaatnya menjadi 2000-an orang. 可是后来我发现一件事情， Lalu kemudian saya temukan satu 我 hal. 越认识主，我越害怕。 Saya semakin mengenal Tuhan, saya semakin takut. 不是怕神了，神有什么可怕的呢？ Saya bukan takut Tuhan. Apa yang perlu saya takutkan dari Tuhan? 是怕自己， Saya takut diri 怕 sendiri. 自己走不到最后一天， Saya takut diri sendiri tidak bisa melangkah sampai ke hari terakhir. 没有钱可以买到我吗？ Tidak ada duit yang bisa membeli saya, 如 bukan? 果买不到， Kalau tidak bisa dibeli, 那一定是钱不够多。 berarti uangnya kurang cukup banyak. 没有权可以引诱我吗？ Tidak ada kuasa yang bisa menggoda saya. 如果没有权， Kalau tidak ada 是因为那 kuasa, 个权不够大， adalah karena kuasanya kurang besar 是 untuk 不是我 menggoda 真的 saya. 不会希望有名呢？ Apakah benar-benar saya berharap saya tidak pernah terkenal? 那是因为名不够大到可以让我跌倒。 Itu karena ketenaran itu tidak cukup besar untuk membuat saya bisa jatuh. 真的没有女人会把我引诱吗？ Benarkah tidak ada wanita yang sanggup menggoda saya? 大概只是因为我没有胆量吧。 Kurang lebih mungkin karena saya tidak punya nyali untuk melakukannya. 所以我现在最怕的是什么呢？ Maka apa yang paling saya takuti 是 sekarang? 我真的能够走到最后一天吗？ Apakah saya sanggup berjalan sampai hari terakhir? 我真的能够走到最后一天这样服侍主吗？ Apakah saya sanggup berjalan sampai hari terakhir dengan tetap melayani Tuhan? 那因为这个缘故，所以《使徒行传》第10章1到29节非常重要对我们。 Karena alasan inilah maka Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 29 sangat penting untuk kita. 《使徒行传》第10章所记载的就是彼得的改变。 Yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 10 adalah perubahan Petrus. 这段圣经我们总结一句话， Perikop ini bisa kita simpulkan dalam satu kalimat. 就在你们的讲义里面， Ada di dalam makalah saudara. 就是与神相遇最明显的证据是我们改变了。 Kita lihat di makalah kita.
与神相遇最明显的证据就是我们改变了。 Bukti terbesar dari pertemuan kita dengan Tuhan adalah bahwa kita telah berubah. 与神相遇应该是我们基督徒很正常的经历。 Pertemuan dengan Tuhan adalah pengalaman yang sangat normal dari seorang Kristen. 与神相遇最明显的证据就是我们会改变。 Bukti daripada pertemuan dengan Tuhan, bukti yang paling nyata adalah kita berubah. 与神相遇的时候，我们不一定会哭； Waktu kita bertemu dengan Tuhan, belum tentu kita 与 menangis. 神相遇的时候，我们可能会笑； Waktu bertemu dengan Tuhan, kita mungkin tertawa. 与神相遇，很多时候外界的困难不一定会消失， Waktu bertemu dengan Tuhan, kesulitan di luar sana belum tentu akan hilang. 但是与神相遇以后，我们里面的力量就可以胜过外面的环境。 Tapi setelah bertemu dengan Tuhan, kekuatan di dalam kita bisa mengalahkan lingkungan sekitar 与 kita. 神相遇最明显的证据是我们改变了， Bukti terkuat daripada pertemuan dengan Tuhan adalah kita berubah. 那个改变可能很小， Perubahannya mungkin kecil, 那个改变也可能很大， mungkin juga sangat besar. 那个改变可能我们自己很有感觉，我改变了。 Perubahan itu mungkin kita rasakan sekali, wah saya sudah berubah. 但是与神相遇，也有的时候我们改变自己没有感觉。 Tapi perubahan itu bisa juga kita sudah bertemu Tuhan, tapi perubahannya kita tidak sadari. 但是与神相遇之后，我们会改变。 Tapi setelah bertemu Tuhan, kita pastinya akan berubah. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudara yang terkasih, 基督徒最重要的一件事情， satu hal yang paling penting untuk orang Kristen 就是我们会改变。 adalah kita bisa berubah. 阿门吧，阿门。 Amin kah saudara? 我们会改变， Kita bisa berubah. 我们会改变， Kita bisa berubah. 改变的渺小， Berubahnya kecil, 变得很谦虚， menjadi sangat rendah hati, 变得跟我们原来的想法不同， menjadi pikirannya beda sama sebelumnya, 变得越来越靠近主， menjadi makin dekat Tuhan, 越来越顺服主， makin taat pada Tuhan, 越来越像主。 makin seperti Tuhan. 所以基督徒应该常常希望遇见主。 Maka harusnya orang Kristen berharap sering-sering ketemu Tuhan. 刚才那个宝泉姐妹说，希望我还有没有机会来，还有没有机会再来印尼？ Tadi Ibu Pausian mengatakan berharap saya ada lagi kesempatan untuk datang ke Indonesia. 我如果是2-3年前， Kalau 2 atau 3 tahun yang lalu, 我一定会做 evaluation， saya pasti akan membuat evaluasi. 就是我要算划不划得来，划不划得来， Saya akan hitung-hitung, ya, 划不划得来不是钱的问题啦， apakah bisa 就是我要计算 masuk 一下代 hitungan 价， saya. Iya, saya akan hitung bayar harganya tuh masuk akal gak? 我要看这边华人多不多， Saya mau lihat dulu orang Tionghoa sini banyak nggak? 这边能改变的可能性有多少， Saya mau lihat kemungkinan bisa mengubah orang-orang sini 这 banyak 边 nggak? 的人我有没有能力改变他？ Atau orang-orang sini jenisnya sanggup nggak saya ubah? 那我如果来的话，我可以做什么事？ Kalau saya datang, saya bisa lakukan apa? 我准备怎么做？ Saya siap-siap bagaimana saya harus 这 lakukan? 里有没有足够多的同工支持我？ Apakah cukup banyak aktivis akan mendukung saya? 我怎么样做才可以做得好？ Bagaimana saya lakukan bisa lebih baik? 我会计算。 Saya akan hitung-hitung. 虽然我嘴巴说我会祷告， Walaupun di mulut saya katakan saya bisa berdoa, 但是我会计算。 tapi saya sebenarnya akan menghitung. 可是我知道，我现在知道这不是一条路， Tapi saya tahu itu bukan jalannya. 因为这几年我与神相遇的时候，我就发现一件事情： Karena beberapa tahun terakhir ketika saya bertemu Tuhan, saya menemukan satu hal. 中国人有一句话说 Pepatah orang Tionghoa mengatakan, 千算万算不如天算。 mau hitung ribuan kali, puluhan ribu kali, itu masih tetap kalah dari hitungan yang di atas. 我再怎么会算， Bagaimanapun lagi pinternya saya menghitung, 算不过神会算。 tidak sanggup melebihi Tuhan menghitungnya. 因为这个缘故， Karena alasan inilah, 我也跟宝泉姐妹说， saya juga berkata kepada Ibu 而且我 Pausian 从内心的说， dengan sepenuh hati 而且我是 saya 很诚实的说， dan sangat jujur saya 从头 katakan. 一天见到宝泉姐妹在这边， Dari hari pertama saya bertemu beliau di sini, 那天跟杨主席一起吃饭， waktu itu makan dengan ketua yang 一直到今天， sampai hari ini, 我一直在问上帝。 saya terus-menerus bertanya pada Tuhan. 我已经跟你说，我不要到新的地方去了， Saya kan sudah bilang padamu, saya tidak mau ke tempat baru. 我已经没有力气去了。 Saya sudah tidak punya tenaga untuk ke tempat baru. 我一年要坐80趟的飞机 Saya 1 tahun ，80趟的飞机。 80-an penerbangan. 我今年谢谢你们一年又把我增加了8趟， Saya berterima kasih pada Indonesia menambah lagi 8 penerbangan dalam tahun saya 今 ini. 年又破了以前的记录了。 Lalu tahun ini kembali mengalahkan rekor tahun lalu. 可是我再也不敢跟人说我要来或不来， Tapi saya tidak lagi berani mengatakan kepada manusia apakah saya masih mau atau tidak datang lagi. 真的不是我大牌，
bukan rencana saya. 也不是我觉得我了不起， Bukan juga karena saya merasa hebat. 我只是不敢做决定了。 Saya hanya tidak berani memutuskan. 我一点都不敢，我一点都不逃避这个事情。 Saya tidak mau melarikan diri dari hal ini. 如果神让我来， Kalau Tuhan suruh saya datang, 我一定会再来。 saya pasti datang lagi. 你们不要我来，我也来， Engkau nggak mau saya datang, saya juga datang lagi. 因为这件事情跟你我没有关系， Karena hal ini tidak ada hubungannya dengan engkau atau saya. 这件事情跟神有关系。 Hal ini hubungannya sama Tuhan. 我从来没有想过要去欧洲服侍。 Saya tidak pernah pikir untuk melayani di Eropa. 2006年神感动我的时候， Tahun 2006 ketika Tuhan menggerakkan saya, 你知道我就跑到欧洲去跟人家说我要帮你建立神学院。 saya kemudian pergi ke Eropa berkata pada orang itu, saya mau membantu engkau buka seminari. 人家看说你是什么啊？你是什么人啊？ Orang itu kemudian mengatakan, siapa anda 你 ini? 要建立什么神学院啊？ Apa seminari yang mau engkau bangun? 后来西班牙教会可怜我， Akhirnya gereja di Spanyol mengasihani saya. 他说你要多少钱？ Mau berapa duit? 我说第一年要20万欧元。 Wah, tahun pertama saya mau 200.000 euro. 他们就开会， Lalu mereka rapat-rapat 出来说， dan berkata pada 好了，我 saya, 们给你20万欧元，我们支持你1年。 ya udahlah, kami berikan 200.000 euro, kami dukung kamu 1 tahun. 我说如果你们要支持，就不是支持1年。 Saya katakan kalau mau dukung bukan dukung 1 tahun. 他说要支持几年？ Berapa tahun dia tanya? 我说支持几十年、100年。 Engkau harus dukung puluhan tahun bahkan 100 tahun. 他们跟我说，我们有神经病才支持你啊。 Mereka mengatakan kalau saya tidak waras baru mau mendukung engkau. 但是这不关我的事， Tapi itu bukan urusan saya. 这也不关他的事， Ini juga bukan urusan dia. 这是神的事。 Ini urusan Tuhan. 亲爱的同工们， Rekan sekerja yang terkasih, 我们是服侍主的人， kita ini orang-orang yang melayani Tuhan. 其实这是我们最重要的、最重要的一件事情， Sebenarnya inilah hal terpenting yang ada pada diri 就是 kita. 神要做什么， Tuhan mau melakukan apa? 不是我要做什么。 Bukan saya mau melakukan apa. 我们是有能力做某些事， Kita memang punya kemampuan untuk melakukan beberapa 我们也 hal. 不一定有能力做另外一件事。 Kita juga belum tentu sanggup melakukan hal yang lain. 可是如果神要做这件事， Tapi kalau Tuhan mau melakukan hal 他 tersebut, 就一定能做。 Dia pasti bisa lakukan. 我常常在想， Saya seringkali berpikir, 耶稣可以叫人去提醒彼得，对吗？ Yesus bisa menyuruh orang untuk mengingatkan Petrus kan? 可是他却叫鸡去提醒彼得， Tapi dia suruh ayam untuk mengingatkan Petrus. 鸡就提醒彼得了。 Lalu si ayam kemudian mengingatkan Petrus. 神叫人去阻止先知巴兰，先知有一个先知叫巴兰，旧约有个先知 Ada 巴兰， Bileam ya. Jadi Bileam itu Tuhan menyuruh menghalangi Bileam. 可是巴兰就是不听话。 Tapi Bileam itu nggak mau dengar. 后来神就叫驴去对巴兰说， Lalu kemudian Tuhan menyuruh keledai bicara pada Bileam. 驴就乖乖的去说。 Lalu dengan taat nurut si keledai itu ngomong sama Bileam. 所以全世界的受造之物， Maka pencipta langit dan bumi dan segala isinya itu 只有剩下2种还没有顺服上帝的， hanya sisa 2 yang belum taat kepada Tuhan. 一个叫做撒旦 Yang pertama namanya setan, 魔鬼， iblis. 第二个 Yang kedua 就是人， manusia. 其他都顺服了， Yang lain sudah taat. 他们都在等我们。 Mereka semua menanti kita. 这是罗马书说的对吗？ Ini yang dikatakan kitab Roma 他 bukan? 说万物都在叹息等候， Dikatakan segala ciptaannya itu sedang menunggu, menanti-nantikan. 等候我们， Menantikan kita. 等候我们顺服。 Menantikan kita untuk taat. 我们的耶稣基督已经顺服了， Yesus Kristus saja sudah taat. 我们只有继续顺服。 Kita harus terus meneruskan ketaatannya. 很多人以为相信耶稣基督就好了， Banyak orang pikir asal percaya Kristus sudah cukup. 其实相信耶稣基督才开始呢。 Sebenarnya percaya Kristus baru awalnya. 之后我们就学习顺服他。 Setelahnya adalah kita belajar untuk taat pada Dia. 那怎么样可以顺服他呢？ Bagaimana bisa taat pada Dia? 我告诉你，你遇见他，你就会顺服他了。 Saya beritahu saudara, kalau bertemu dengan Dia, engkau akan taat pada Dia. 因为当你一遇见他的时候， Karena begitu engkau bertemu dengan 你 Dia, 没有办法不顺服的， engkau tidak berdaya untuk tidak 你 taat. 自然就会顺服了。 Secara alami engkau taat. 你说那为什么我到现在都还没有顺服呢？ Lalu engkau tanya, kenapa sampai sekarang aku belum 你 taat 要不要知道 juga? 答案？ Mau tahu jawabannya? 可是你不要骂我哦， Tapi jangan marah. 很可能我们没有遇见他。 Sangat mungkin kita belum bertemu dengan Dia. 如果我们像摩西一样， Kalau kita seperti Musa, 谁还80岁要出来嘛？
Siapa yang udah umur 80 tahun masih mau keluar? 我现在没有60岁，我都想退休了， Saya belum 60 tahun sudah pingin pensiun. 还要去带领那些以色列人出埃及， Masih 谁要 harus 做啊？ masih harus memimpin orang-orang Israel itu keluar dari Mesir. Siapa yang mau melakukannya? 约书亚也不愿意带领他们进迦南啊， Yosua juga tidak ingin membawa mereka masuk Kanaan. 摩西都没有办法把他们带进迦南，约书亚怎么可能呢？ Kalau Musa saja tidak berdaya membawa mereka masuk Kanaan, bagaimana Yosua sanggup? 约书亚怎么会愿意呢？ Bagaimana Yosua akan bersedia? 彼得怎么会跟随耶稣呢？ Petrus bagaimana bisa mengikut Tuhan? 他是打鱼的， Dia menjala ikan. 保罗更不要跟随耶稣了。 Paulus terlebih tidak mau ikut Tuhan. 哎，一个受过加玛列门下受训的，去跟一个木匠，有没有搞错啊？ Apakah tidak salah seorang yang dididik di bawah Damaris bisa ikut dari tukang kayu? 但是他们是遇见主了。 Tapi dia bertemu dengan Tuhan. 这一段的圣经就是讲到彼得怎么样在圣灵的感动之下， Perikop ini berbicara bagaimana Petrus di bawah gerakan Roh Kudus 他看见了神给他所看见的， melihat apa yang Tuhan berikan untuk dia lihat. 他就跑去传福音给外邦人。 Lalu kemudian dia pergi menginjili orang-orang kafir. 本来我要把这段圣经全部读过的， Tadinya saya mau baca kembali perikop ini bersama 我刚才 saudara. 看了你们的反应， Tapi saya melihat respon saudara. 我相信你们对《使徒行传》第10章应该是有认识的。 Saya percaya saudara mengenal kisah para rasul pasal 10. 这一段就是讲到彼得有一次到屋顶平台去祷告， Ini berbicara mengenai satu hari Petrus berdoa di atas sotoh rumah. 后来这个圣灵给他看见不可以吃的东西， Lalu Roh Kudus memberi dia melihat penglihatan yang tidak boleh dimakan, makanan-makanan haram. 然后叫他吃。 Lalu disuruh makan. 彼得说这种东西我从来不吃的。 Petrus bilang makanan-makanan ini saya tidak pernah makan. 3次以后， 3 kali dia begitu. 东西就收上去了。 Lalu makanan itu diangkat kembali ke atas. 以后圣灵就感动他说，有人在叫你，你下去跟他们去传福音。 Lalu Roh Kudus kemudian menggerakkan dia dan mengatakan ada orang sedang mencari Anda di bawah, engkau turun dan beritakan Injil. 从这段圣经我们看到一件事情， Dari perikop ini kita lihat satu 就 hal. 是彼得遇见神了， Artinya Petrus bertemu dengan 彼得 Tuhan. 被圣灵感动了， Petrus digerakkan oleh Roh Kudus. 彼得看到一些东西了。 Petrus punya visi. 我告诉各位，这不是一个不正常的现象。 Saya beritahu saudara, ini bukan gejala yang tidak normal. 亲爱的牧师、长老、传道， Pendeta, penginjil, dan penatua yang saya kasihi. 亲爱的圣工人员， Aktivis-aktivis pelayan yang saya kasihi. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang saya kasihi. 这个是基督徒应该要遇见的事。 Ini adalah apa yang harus dihadapi oleh orang Kristen. 正常来说， Secara normal, 应该是常常这样。 harusnya sering seperti ini. 很多人说这是神迹， Banyak orang mengatakan ini mujizat. 这当然是神迹嘛。 Tentu ini mujizat. 可是我们是认识神的人， Tapi kita ini orang yang mengenal Tuhan. 认识神的人不遇见神迹，那谁遇见神迹呢？ Kalau orang yang mengenal Tuhan saja tidak bertemu mujizat, siapa lagi yang bisa menghadapi mujizat? 什么叫做神迹啊？ Apa yang disebut dengan mujizat? 神迹就是神做的事，叫做神迹嘛。 Mujizat adalah perbuatan Allah, bukan? 那神如果不做事的话，不叫做死神吗？ Kalau Tuhan tidak melakukan mujizat adalah Tuhan yang mati. 如果是神是活的， Kalau Tuhan